Skeptisism pada amnya adalah sikap suka bertanya atau keraguan terhadap satu atau lebih skop pengetahuan atau kepercayaan. Ianya selalu ditujukan pada domain seperti alam gaib, moral, atheism atau mana-mana ilmu pengetahuan. Secara formal, skeptisism dijadikan topik dalam konteks falsafah, khususnya epistemologi, walaupun ianya dapat diterapkan pada topik apapun seperti politik, agama dan ilmu pseudosains. Falsafah skeptisism datang dalam pelbagai bentuk. Terdapat yang radikal dan ada juga yang sederhana sahaja. Skeptisism agama adalah keraguan mengenai prinsip-prinsip agama. Namun, keraguan itu boleh ditujukan kepada semua atau hanya satu skop kecil prinsip agama. Oleh yang demikian, orang yang skeptis agama umumnya merujuk kepada orang yang meragukan atau mempersoalkan sesuatu mengenai agama. Teori skeptisism. Teori skeptisism ini mempunyai dua bahagian. Yang pertama adalah Cartesian skepticism dan yang kedua adalah Pyrrhonian skepticism. Cartesian skepticism mengatakan bahawa kita harus menangguhkan penghakiman atau suspension of judgment dan mempunyai kepercayaan untuk menangguhkan penghakiman. Dan Pyrrhonian skepticism mengatakan penangguhan penghakiman adalah satu-satunya tindakan yang dibenarkan untuk berhujah dan melakukan tindakan. Terdapat perbezaan antara skepticism Cartesian dan Pyrrhonian. Dalam kes skepticism Pyrrhonian, ia merangkumi setiap hujah. Tetapi melalui hujah ini kita dapat menghasilkan versi skepticism Cartesian. Saya Muhammad Syafiq akan menghuraikan mengenai analisis data yang diperolehi daripada hasil kajian dan soal sidik yang telah dilakukan melalui internet iaitu Google Form. Melalui hasil yang diperolehi daripada 20 soalan yang ditanyakan kepada 27 responden, kami hanya memilih 2 soalan untuk dibahaskan ke dalam poster tersebut, iaitu mengenai pengetahuan maksud skeptisism dan pandangan responden terhadap implikasi skeptisism ini. Perkara ini amat penting untuk dipamerkan di dalam poster tersebut sebagai satu aras ukur mengenai tahap pengetahuan atau pemikiran masyarakat Malaysia terhadap skeptisism ini. Setelah diperolehi hasil daripada kajian soal selidik tersebut, maka objektif yang telah dikemukakan amatlah relevan apabila lebih kurang 44.4% daripada 27 responden tersebut tidak tahu apa itu skeptisism, manakala 29.6% lagi mungkin tahu atau tidak tahu. Ini menunjukkan masih ramai masyarakat di luar sana tidak tahu mengenai skeptisism ini. Seterusnya, lebih kurang 62% daripada 27 responden tersebut bersetuju bahawa skeptisism ini membawa unsur negatif terhadap kepribadian individu tersebut, manakala 18% lagi tidak bersetuju terhadap pernyataan tersebut dan selebihnya bersifat neutral iaitu sebanyak 18%. Hal ini boleh menjurus kepada berlakunya salah faham mengenai skeptisism ini kerana penghukuman terhadap skeptisism ini adalah bersifat menangguh. Oleh itu, lebih baik kita bersifat neutral atau menangguh hukuman tersebut kerana implikasi skeptisism ini bergantung kepada tahap pemikiran individu tersebut. Antara implikasi skeptisism dalam diri ialah seseorang itu tidak akan mudah mempercayai kata-kata orang lain. Kebenaran kata-kata seseorang dinilai melalui tahap pendidikan, pangkat dan kuasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebagai contoh, hal ini sering berlaku di tempat-tempat yang mempunyai bilangan penganut pelbagai agama yang lebih kurang sama seperti Sabah dan Sarawak. Di sana, hanya kata-kata dan pendapat tokoh agama seperti imam, ustaz-ustazah yang mempunyai pangkat doktor falsafah, sami dan padri sahaja yang layak diterima pendapat mereka apabila membincangkan soal isu agama. Selain itu, kadar kepercayaan terhadap benda yang logik sahaja, iaitu pemikiran logikal, akan meningkat apabila mengalami skeptisism agama.
Setiap agama mengajar bahawa setiap perbuatan yang baik akan dibalas baik. Orang yang skeptikal, mereka inginkan balasan yang baik secara jelas dan cepat, seperti mendapat ganjaran duit ataupun terima kasih dari orang. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai bahawa balasan yang baik seperti pahala akan diberi kerana ianya tidak dapat dibuktikan dengan mata kasar dan tidak jelas. Dan mereka pula mengatakan bahawa balasan itu mungkin lambat ataupun tidak akan dapat apa-apa langsung. Kita bergerak kepada cabaran kefahaman skeptisism pada masa kini. Antara cabaran kefahaman skeptisism pada masa kini adalah seseorang individu akan merasa sukar untuk meyakini sesuatu kebenaran sehingga mereka memperoleh bukti yang meyakinkan. Ini adalah salah satu masalah yang sangat besar pada setiap diri individu, terutamanya pada para pemimpin. Kita boleh bayangkan bagaimana seseorang pemimpin yang ingin membuat keputusan yang besar yang melibatkan rakyat dan negara adalah ragu-ragu dan tidak yakin atas pilihannya. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang terdekat. Pada tahun 2017, Itali merupakan antara salah satu negara terbanyak penularan penyakit campak. Pemimpin Itali ketika itu bersikap skeptik atas kepimpinannya dengan tidak mempercayai atas keberkesanan vaksin. Akibatnya, negara Itali ketika itu merupakan antara salah satu negara yang terbanyak penularan penyakit campak. Oleh itu, ini membuktikan bahawa skeptisism merupakan antara salah satu cabaran yang terbesar bagi generasi baru atau pimpinan yang baru. Pada penyelesaian skeptisism pula, setiap individu perlulah sentiasa mendampingi para ulama dan orang yang soleh serta sentiasa melazimi dan mendalami ilmu agama. Ini bertujuan agar kita tidak terpesong dari sesebuah ajaran. Isi ini juga menjelaskan bahawa kita perlulah berkawan atau mendekati diri dengan orang yang tidak menerima konsep skeptisism ini. Selain itu, seseorang individu juga perlulah memahirkan diri dengan cara membuat keputusan dengan betul dan menjauhkan diri daripada kefahaman skeptisism. Antara cara-cara untuk membuat keputusan dengan betul adalah dengan merujuk kepada orang yang lebih berilmu ataupun orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, kita perlulah mengkaji dahulu kesan-kesan atau akibat sesuatu tindakan sebelum membuat keputusan. Oleh itu, dengan ini, kefahaman skeptisism akan mula pudar dalam diri setiap individu. Kesimpulannya, setiap orang perlu tahu apa itu skeptisism. Secara amnya, penghakiman terhadap skeptisism ini haruslah bersifat menangguh. Ada kebaikan dan juga keburukan sifat ini dalam kalangan masyarakat sendiri. Hal ini bergantung terhadap pemahaman seseorang individu tersebut. Selagi tidak bertentangan dengan kebenaran, ianya tidak salah untuk berasa ragu-ragu dan doubt.